Dari negeri di bawah bayu, program berimpak tinggi dilaksana Perkasa Pembangunan Pertanian dan Keterjaminan Makanan Keluar Bandar Sabah. Laporannya langsung bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Ya, Otto. Pembangunan Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui program berimpak tinggi di kawasan luar bandar terus diperkasa. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI, Datuk Jamawi Jaafar berkata usaha itu dijalankan bersama Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Tumpuan kepada tanaman, ternakan, perikanan berskala kecil, penglibatan belia melalui mentor-menti pertanian serta pengembangan pasaran ekonomi digital bagi pengusaha industri makanan. Datuk Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan pameran akhir projek pemeliharaan hutan kawasan tadahan air dan memperkasa pertanian kelestarian di Kampung Kuyungon Tambunan. Daripada pendapatan bawah 1,500, mereka telah capai setiap keluarga dapat lebih kurang RM4,000 hasil daripada kegiatan-kegiatan ekonomi dan salah satunya adalah ekonomi pertanian di sekeliling rumah. Jadi inilah yang saya selalu warkan adalah untuk kita mengaktifkan atau memperkasakan program kebun dapur. Kerana ianya telah dilaksanakan di kampung ini dan telah pun memberikan hasil yang lumayan kepada masyarakat kampung. Kejayaan lain kampung ini, pembangunan protokol komuniti, rangkaian jungle trail terpanjang di Tambunan, pelancongan berasaskan komuniti, kebun dapur dan komuniti agrobisnes. Kampung Kuyungan diangkat sebagai kampung contoh MAFI dan lawatan ke kampung-kampung lain dijadualkan bagi menilai potensi pembangunan pertanian di seluruh Sabah. Mewakili seluruh penduduk Kuyungan, ini adalah satu pengiktirafan bagi usaha kami dalam melestarikan kampung dan juga menjaga keterjaminan makanan kami di kawasan setempat. Sementara itu, Datuk Jamawi turut mengadakan lawatan ke lot percubaan tanaman padi hybrid di Wuhan, China di Kampung Rompon Tambunan. Toleransi dalam menyambut pelbagai perayaan menjadi platform bagi mempromosi keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johnston Bangkwai berkata semangat kebersamaan mampu menjadikan Sabah sebagai modal pengurusan kepelbagaian kaum dan agama di peringkat antarabangsa. Imej positif ini turut memberi impak besar kepada sektor pelancongan negeri. Saya rasa pihak luar akan melihat Sabah ini kenapa begitu aman damai walaupun berbilang kaum, berbagai anutan agama. Jadi saya rasa mereka akan tertarik dengan datang ke Sabah untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi. Datuk Johnston berkata demikian pada Karnival Christmas Inanam anjuran bersama DBKK dan Majlis Gereja-Gereja Inanam. Beliau menegaskan keharmonian dan kestabilan sosial perlu terus dipelihara sebagai asas penting kepada kesejahteraan rakyat serta pembangunan berterusan negeri Sabah. RM100,000 diperuntukkan bagi tahun 2026 khusus untuk kerja-kerja pembaikan gereja di Dun Membakut. Dun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyatakan sumbangan melibatkan RM10,000 bagi gereja besar dan RM5,000 bagi gereja kecil. Saya ada menyumbang sedikit sebanyak keperluan asas untuk gereja mereka, misalnya untuk pembaikan tandas, untuk dapur, untuk landscape mereka, untuk keperluan-keperluan lain, bangku dan sebagainya. Ini kita berikan dan pada tahun 2026 saya peruntukkan RM100,000 untuk semua yang melibatkan gereja besar dan gereja kecil di Membakut ini. Beliau berkata demikian pada program Ambang Christmas 2025 peringkat Dun Membakut. Dalam pada itu, pengerusi Pertubuhan Majlis Gereja-Gereja Membakut, James Kilon, menzahirkan penghargaan atas toleransi dan keprihatinan yang diberikan.
Kami berterima kasih karena sokongan Datuk, toleransi Datuk dan juga budi baik Datuk kepada setiap kami anggota atau jemaat gereja dan khususnya gereja-gereja di Membakut. Sumbangan itu digunakan untuk kemudahan fasiliti gereja-gereja yang keperluan dasar. Sabah mencatat sejarah baru buat pertama kali sambutan Hari Krismas diraikan secara rasmi di peringkat negeri. Bukan sekadar sebuah perayaan keagamaan tetapi simbol perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri di bawah payung. Serina Olivia Chong ada perkongsiannya. Sambutan Krismas peringkat negeri Sabah 2025 berlangsung 4 hari dari 16 hingga 19 Disember di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Dengan tema pengharapan damai dalam kasih, sambutan ini menekankan nilai keharmonian, kebersamaan dan saling menghormati dalam kalangan rakyat Sabah yang berbilang kaum dan agama. Pengangkatan Krismas sebagai sambutan rasmi peringkat negeri ini mencerminkan keterbukaan serta komitmen Kerajaan Negeri Sabah dalam meraihkan kepelbagaian selari dengan aspirasi Sabah First. Pada saya ianya menyerlahkan bahawa Sabah di sebalik kepelbagaian kaum, agama, bahasa, budayanya, kita boleh bekerjasama sesama kita untuk menjayakan satu-satu sambutan keagamaan dan sambutan-sambutan rakyat yang lain. Dan saya amat yakin pendekatan ini diterima baik oleh rakyat Sabah. Sambutan ini bertambah bermakna dengan keberangkatan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tusin yang berkenan merasmikan majlis. Kehadiran barisan pemimpin negeri daripada pelbagai peringkat turut mencerminkan kepimpinan inklusif selari dengan semangat kebersamaan yang diraikan. Diserikan dengan pelbagai persembahan nyanyian, sambutan sulung peringkat negeri ini turut mengetengahkan jamuan rakyat, membuka peluang kepada lebih 100 usahawan kecil dan penjajah tempatan menjana pendapatan sepanjang 4 malam penganjuran. Pada masa sama, rakyat yang hadir berpeluang menikmati hidangan secara percuma, menjadikan sambutan ini lebih dekat di hati masyarakat. Sangat gembiralah dapat peluang begini. Banyak juga lah, justru ramai meriah. Semoga tahun-tahun depan akan ada lagi ya. Yang menu-menu yang kami sediakan, jadi semua orang boleh rasa tanpa keluar duit. Satisfied, 100% is perfect. Actually to tambahkanlah, meriahkan suasana. Everything is fine lah, everything is perfect. Puas hati lah. Actually, this is my first time sini kepada Padang Merdeka. So, macam sangat happy pula kan. Dan ada free makan-makan juga. Macam ada menari, ada menyanyi. So, saya bawalah anak-anak sini. Happy lah. 今晚挺好玩的，挺热闹的，然后也有发的这些餐，我感觉挺好的。我在吃那边的炸鸡，chicken。我觉得你们国家的圣诞节挺有氛围的，挺热闹的，我还是蛮喜欢你们这边的节日的。我是第一次来马来西亚。 Sesungguhnya, perayaan seumpama bukan sekadar acara tahunan bagi Sabah. Ia menjadi lambang keharmonian yang terjalin dalam kepelbagaian apabila rakyat berbilang kaum dan agama diraikan dalam satu ruang kebersamaan. Buat pertama kali dalam sejarah Sabah, sambutan Hari Krismas diraikan sebagai acara rasmi peringkat negeri. Di sinilah nilai keharmonian, kebersamaan dan saling menghormati diterjemah, bukan melalui kata-kata tetapi melalui kebersamaan rakyat. Serina Olivia Chong, RTM. Pitas, salah sebuah daerah termiskin di negeri ini disasar berubah lebih pesat membangun dalam tempoh 3 tahun akan datang. Tumpuan pembangunan, penyediaan infrastruktur asas dan kebajikan rakyat. Sudah pasti banyak dapat kita bawa ke daerah Pitas. Kerana Pitas adalah daerah yang termiskin. Pitas memerlukan banyak lagi pembangunan, jalan raya, air, elektrik.
dan juga telekomunikasi. Jadi inilah peluang kita untuk memajukan PITAS terus. Datuk Rudi yang juga pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti berkata, sebuah loji air bernilai 12 juta ringgit di PITAS telah siap namun memerlukan tambahan 5 juta ringgit untuk beroperasi sepenuhnya. Permohonan peruntukan tambahan itu kini dalam proses kelulusan. Selain itu, projek loji air berskala besar bernilai 180 juta ringgit turut dirancang sebagai penyelesaian jangka panjang bekalan air di PITAS. Dalam pada itu, Datuk Rudi berkata perkhidmatan pengangkutan percuma dari PITAS ke Kota Kinabalu akan disediakan bagi mereka yang memerlukan termasuk pembelian sebuah van khas. Kepelbagaian budaya merupakan keistimewaan yang perlu dipertahan masyarakat khususnya golongan belia. Justru platform berasaskan kebudayaan perlu diperhebat dan dilaksana agar keunikan budaya dapat diwarisi generasi akan datang. Adun Sungai Manila Hazim Mubarak Musa berkata, platform seumpama turut dapat menarik perhatian pelancong untuk datang ke Sabah khususnya Sandakan. Sentiasa kita mengingatkan kerana kita mempunyai bermacam-macam tarian, bermacam-macam budaya. Jadi kita harap apabila datangnya pengunjung dari luar, mereka akan tertarik dengan budaya kita. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program The Culture Night 2025 di Sandakan. Mengenai program ini, Hazim berharap penganjurannya dapat dikekalkan. Rakyat Sabah katanya bertuah kerana dapat tinggal bersama dalam pelbagai suku kaum dengan penuh harmoni dan ia perlu dikekalkan agar menjadi model perpaduan. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah.